Assalamualaikum, salam Malaysia Berdani. Pantau 7.44 pagi, kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Calon BN Datuk Amiza Abu Adam memenangi kerusi Dun Pelangai dengan majoriti 2,949 undi. Kemenangan itu sekaligus mengekalkan kerusi milik BN. Beliau memperoleh 7,324 undi menewaskan calon PN dengan yang mendapat 4,375 undi dan calon bebas 47 undi. Malaysia raih manfaat besar terutama dalam aspek pelaburan daripada Emirat Arab Bersatu UAE melalui lawatan singkat Perdana Menteri ke Abu Dhabi. Lawatan 36 jam itu telah menjana pelaburan komited bernilai 40.6 bilion ringgit untuk Malaysia dalam sektor antaranya tenaga boleh diperbaharui, aeroangkasa dan logistik. Skuad karate kehadiahkan emas ke-6 negara dalam Sukan Asia 2022. Ia menerusi acara Komite Individu Lelaki bawah 84 kg. Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik cemerlang menumpaskan atlet Kazakhstan dengan keputusan 10-4. Kem karate sebelum ini menyumbang 2 pingat perak menerusi acara kata individu wanita dan kata berpasukan wanita. Akta Suruhanjaya Kanak-kanak akan dibincang pada mesyuarat Kabinet selain akan dibentang ke Parlimen. Ia akan dibawa ke Kabinet bersama pindaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM. Akta itu adalah sebahagian usaha kerajaan untuk melindungi dan menyelesaikan isu berkaitan kanak-kanak di negara ini. Ini perlu mengenai isu jerbu dalam negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nazmi Nik Ahmad memaklumkan langkah menanganinya akan dibentang dan dibahas pada sidang Parlimen ke-15 Isnin ini. Pihak sekolah dibenarkan tutup sekolah tanpa tunggu kelulusan PPD sekiranya keadaan jerbu semakin teruk dan bacaan IPU melebihi 200. Timbalan Menteri Pendidikan berkata, pihak sekolah harus sentiasa pantau kualiti udara dan bacaan IPU semasa. Pemakaian pelitup muka juga digalakkan di sekolah dan pelajar perlu minum air secukupnya. Ibu bapa dinasihatkan sentiasa teliti keadaan kesihatan dan kurangkan aktiviti luar anak-anak. Berkenaan persiapan menghadapi banjir, 3,000 sekolah di seluruh negara digezet sebagai PPS. Menurut Menteri Pendidikan, Jawatankuasa Banjir Kementerian telah adakan mesyuarat pelarasan bersama NADMA. Kesemua sekolah terlibat juga sudah siap sedia. Ini termasuk untuk peperiksaan SPM sekiranya berlangsung ketika banjir. Pengendali TikTok akan dipanggil beri penjelasan berhubung beberapa isu berkaitan iklan serta kandungan di platform berkenaan. Menteri Komunikasi dan Digital berkata tindakan diambil selepas aduan diterima daripada orang awam, gendong peniaga serta agensi media. Penelitian dibuat memandangkan terdapat perkara yang tidak jelas melibatkan aplikasi berkenaan. NRECC disasarkan 95% perkhidmatan loji rawatan kumbahan serantau atau RSTP di bandar-bandar utama di negara ini menjelang 2030. Menterinya berkata ia selaras dasar membangunkan sektor pembetongan negara selari pembangunan berterusan dan terancang. Kerajaan komited untuk tingkatkan perkhidmatan pembetongan dengan membangunkan loji rawatan moden. Seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi maut dalam nahas di Dungun, Terengganu. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.30 petang semalam di LPT2 dekat kawasan rehat dan rawat Bukit Besi. Ketua Polis Daerah Dungun sahkan telah terima laporan mengenai kejadian. Mangsa yang juga seorang pekebun dipercayai hilang kawalan lalu terbebas dan terseret sejauh kira-kira 50 meter. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang Jumaat lalu ketika mencari sayur di kawasan hutan Bau, Sarawak ditemukan meninggal dunia. Bomba Sarawak memaklumkan mangsa James Tarang Anak Tigong, 63 tahun, ditemui ahli keluarganya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Lokasi penemuan mangsa kira-kira 150 meter dari jalan besar. Bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng Chong Hua dijangka tiba di Malaysia bagi membantu siasatan skandal 1MDB. Ia disahkan Menteri Dalam Negeri. Fokus kerajaan adalah untuk mendapatkan kembali aset yang dikaitkan dalam kes itu. Terdahulu media melaporkan Ng yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di New York kerana bantu gelapkan berbilion dolar dana 1MDB akan diserah kepada Malaysia untuk berdepan tuduhan di negara ini.
Susulan pergaduhan berkaitan urusan tunda kenderaan di Kampung Malaysia Tambahan dekat Sungai Besi baru-baru ini, Ketua Polis Kuala Lumpur memaklumkan 30 individu telah ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua suspek berusia 20 hingga 35 tahun. Terdapat beberapa lagi individu yang sedang diburu. Kesemua yang ditahan masih direman. Sejumlah RM1,500 dicadangkan untuk skim gaji permulaan bagi jawatan konstebol. Ketika ini, gaji permulaan bagi jawatan itu ialah RM1,441. Ketua Polis Negara berkata ia selaras gaji minimum ditetapkan kerajaan. Pihaknya turut mencadangkan menambahkan 30% kadar kenaikan gaji tahunan anggota. 5 pemancing warga Indonesia berdepan detik cemas apabila terapung di lautan selama 3 jam selepas bot yang dinaiki karam di perairan Tanjung Balai, Karimun, Indonesia. Pengarah Maritim Johor berkata bot kayu yang dinaiki mereka dipukul ombak besar sebelum pecah dan karam. Kesemua mangsa berada dalam keadaan sihat dan stabil dan telah diserahkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru pada petang semalam. Langkah berwaspada wajar ditingkatkan oleh pemilik premis bangunan lama berusia lebih 60 tahun. Ia termasuk memeriksa atau menyelenggara semula pendawaian elektrik untuk elakkan berlakunya kebakaran. Pengarah JBPM Kedah berkata perkara itu perlu diperkenankan kerana terdapat beberapa laporan kebakaran berpunca litar pintas. Pembentangan usul melantik wakil dari Sabah dan Sarawak sebagai anggota LHDNM dijangka tidak menghadapi sebarang masalah. Usul itu akan dilaksana menerusi pindaan perang Undang-Undang LHDNM 2023. Ia bakal dibentangkan Kementerian Kewangan dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 Isnin depan. Pelantikan itu sejajar hasrat Perjanjian Malaysia 1963 dalam mengangkat peranan Sabah dan Sarawak untuk pembangunan negara. JPN sasar 1,500 program Mekah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Ia dijangka beri manfaat kepada 40,000 penduduk seluruh negara termasuk masyarakat orang asli. Menteri Dalam Negeri berkata inisiatif itu menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan, sijil kelahiran dan juga kematian. Sehingga kini 1,411 program Mekah telah dilaksana di seluruh negara. Karnival #MyDigitalMaker disediakan sepelbagai latihan dan pembelajaran dalam menjamin ketersediaan tenaga kerja mahir di negara ini. Ketua Setiausaha KKD berkata ia program utama bahawa inisiatif kebangsaan MyDigitalMaker yang diterajui MDEC dengan kerjasama KPM. Menerusinya, pelajar dapat melengkapkan diri dengan kemahiran dalam pelbagai program berasaskan teknologi digital, antaranya pengekodan drone, kecerdasan buatan dan pembangunan permainan. Jabatan yang menghubungkan Bagan Datuk ke Kampung Sejagok bernilai RM460 juta kini dikenali sebagai Jabatan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Nama tersebut telah mendapat perkenaan Sultan Perak. Baginda berkenan merasmikan jabatan tersebut bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Jabatan Sultan Nazrin Shah dibuka pada 1 Jun dan siap pada 30 Ogos lalu memberi manfaat kepada lebih 70,000 penduduk. Projek Agro Pelancongan Teluk Said Grape Park, satu lagi tarikan terbaru pelancongan untuk memeriahkan lagi Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Terletak di kawasan pelancongan Sungai Batu Pahat, kawasan itu terbelantarkan bancaran Nakawan. Projek tanaman anggur itu telah bermula pada tahun 2020. Ia mempertengahkan 3 konsep penanaman iaitu secara terbuka, tertutup serta separuh tertutup di dalam rumah hijau. Kebanyakan varieti berasal dari Ukraine, Jepun, Amerika Syarikat dan Turki. Sejumlah 320 tan metrik beras dipasarkan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu atau KADA di setiap kedai milik Pertubuhan Peladang Kawasan PPK di Kelantan. Pengerusi KADA berkata ia bagi menangani masalah kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran. Sebanyak 13 PPK terlibat dalam program ini. Bagi fasa pertama, 32 tan metrik beras telah berjaya diperoleh dan akan diagihkan kepada PPK. KADA memiliki 26,833 hektar petak-petak padi yang diusahakan petani. Festival Makanan Tradisional Borneo Madani 2023 berlangsung 3 hari di Laman Anggerik Ujana Kewangan Labuan. 30 peserta sajikan keunikan makanan tradisional Borneo. Turut diadakan pameran dan juga jualan. Festival dianjurkan Pertubuhan Inspirasi Wanita Labuan dengan Motek Labuan.
Program Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI peringkat kebangsaan akan diberi nafas baharu seiring keperluan usahawan masa kini. Kertas kerja sedang disediakan berhubung penambahbaikan program untuk dibawa ke Kabinet. Menteri Kuskop berkata tiada halangan untuk kerjasama dengan mana-mana negeri yang berminat mengajukan program berkenaan selain Melaka. Bantuan kepada asnaf di sekitar Kuala Lumpur terus menjadi tumpuan Mawib. Bagi memastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan, maka Mawib akan bekerjasama dengan JKM dan DBKL. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kerjasama itu penting bagi memastikan tiada pertilihan bantuan berlaku. Ia juga dapat membantu sistem agihan lebih sistematik, teratur dan berkesan. Mat Kola filem sepenuhnya menggunakan logat utara dengan barisan pelakon yang berasal dari negeri utara iaitu Nur Rozita Cik Wan, Ropi dan Usop. Filem komedi ringan arahan pengarah Hafiz Nafia ini merupakan filem pertama Hafiz setelah 20 tahun dalam industri seni. Mat Kola merupakan filem yang mengangkat peniaga-peniaga jalanan dalam berjuang bagi meneruskan kehidupan. FGV Holdings Berhad komited sokong agenda keselamatan makanan negara. Antaranya menyediakan produk makanan berkualiti tinggi dan berkhasiat pada harga berpatutan. Inisiatif termasuk penanaman beras wangi di barat laut Selangor dan seberang Perak meliputi kawasan seluas 700 hektar bawah program Smart Sawah berskala besar. Ia melibatkan penyertaan 400 pesawah. Program Halal On Track HOT bantu pemain industri fahami lebih mendalam proses permohonan sijil pengesahan halal Malaysia. Ketua Pengarah JAKIM berkata program HOT membimbing usahawan mematuhi standard dan piawaian halal. Melalui program tersebut juga orang ramai boleh ambil peluang dapatkan maklumat berkaitan pensijilan halal Malaysia secara percuma. Persatuan Kenderaan Pelepasan Karbon SIFA atau ZEVA sarankan lebih banyak program dan pameran berunsurkan pendidikan dianjur mengenai penggunaan kenderaan elektrik atau EV. Menurut setiausaha eksekutifnya, kesedaran mengenai pemiliknya masih rendah. Ia termasuk maklumat insentif daripada kerajaan, cara penggunaan dan juga harga kenderaan. Perbaran Nasional Berhad terus memperkasa usahawan menerusi program BIS Franchise Pulau Pinang. Ia menyasarkan potensi pembiayaan RM6 juta. Exco berkaitan berkata program berkenaan platform bagi membangunkan jenama franchise tempatan. Usaha diperhebat bagi melahirkan lebih ramai usahawan franchise melalui projek Be Your Own Boss. Jabatan Pertanian sedang tunggu kelulusan daripada Jabatan Pentadbiran Am Kastam China untuk ekspor durian segar ke negara keberkenaan. Kelulusan dijangka diperoleh tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatori berkata, setakat ini Malaysia hanya beri lesen untuk ekspor durian sejuk beku dalam bentuk biji, ulas dan pes. Fokus ekspor adalah durian Musang King yang sentiasa dapat permintaan tinggi. Susulan konflik di Semenanjung Gaza, lebih 160 rakyat Palestin terbunuh manakala 931 lagi cedera dalam serangan udara negara haram Israel. Terdahulu pada Sabtu, Israel dihujani serangan roket yang tidak pernah berlaku sebelum ini dari Semenanjung Gaza. Dalam pada itu, sayap tentera kumpulan Palestin Hamas mengumumkan operasi banjir Al-Aqsa terhadap Israel. Malah Hamas mendakwa telah menawan selebih 35 askar dan pendatang Israel. Rakyat Palestin mempunyai hak mempertahankan diri daripada pencerobohan tentera dan pendatang tentera haram Israel. Itu tegas Presiden Palestin Mahmud Abbas ketika mesyuarat tergempar kepimpinan yang diadakan di Ramallah. Sementara itu, satu video oleh berita Reuters menunjukkan pejuang Hamas memandu kenderaan tentera Israel yang ditawan di Gaza disambut dengan seorang gemuruh dan juga gembira oleh penduduk Palestin Gaza. Dianggarkan 10 kes malaria telah dikesan oleh Amerika Syarikat dan ia adalah kali pertama dalam tempoh 20 tahun sejak penyakit berjangkit itu diisytiharkan tiada lagi di negara itu. Negeri Arkansas mengenal pasti kes tempatan pertama minggu ini melibatkan seorang penduduk yang tinggal di Saline County dan belum pernah keluar dari negara itu. Arkansas kini menjadi negeri keempat yang melaporkan kes serupa selepas Florida, Texas dan Maryland.
Sekurang-kurangnya 15 orang disahkan maut manakala 40 lagi cedera dalam gempa bumi yang melanda wilayah Herat, Baghis, Farah dan kawasan berhampiran di barat Afghanistan pada Sabtu. Gempa bumi melanda barat negara termasuk Herat, Baghis dan Farah dengan beberapa gegaran susulan pada sebelah pagi. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan jumlah mangsa dijangka bertambah kerana tiada laporan diterima daripada wilayah Baghis dan Farah setakat ini. Agensi Kerajaan Singapura telah melaksanakan langkah untuk mengurangkan kesan gerubu ketika indeks piawaian pencemaran 24 jam merekodkan bacaan tidak sihat pada semalam. Itu juga adalah kali pertama dalam kategori julat tidak sihat direkodkan di wilayah timur negara itu.